Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? So kita pada minggu ni kita nak sambung kepada tajuk nisbah trigonometri. Alright. So minggu lepas cikgu dah terangkan berkenaan dengan teorem Pythagoras, lepas tu cara kita nak mencari sin tan dengan cos. Jadi minggu ni cikgu nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan teorem Pythagoras. Ni lebih kepada revision untuk awak semua, yang mana kalau teorem Pythagoras kebanyakan soalan yang digunakan adalah daripada teorem ni, daripada jadual ni. Contohnya A, B, C ni memang takkan berubah lah kecuali A dengan B. Okey, C ni biasanya tak akan berubah kecuali A dan B. Okey, kalau kita tengok dekat sini kalau A3, okey, kalau A3 B4, C mesti 5. Okey, kalau sini 3, sini 4 dan kat sini C mesti 5. Okey, sama juga 15, 12, 13 dan seterusnya. Dan cikgu galakkan untuk awak hafal benda ni sebab kebanyakan soalan yang keluar melibatkan jadual ni. Dia ada pengiraan lain, tapi kebanyakan melibatkan jadual ni menyebabkan kita tak perlu nak kira. Baik kita gunakan masa untuk kira benda lain daripada kita nak kira teorem Pythagoras ni. Okey, boleh? Okey, kalau boleh cikgu nak awak salin dulu benda ni, dah siap salin nanti cikgu akan bagi tahu untuk yang seterusnya. Boleh? Alright, so seterusnya kita nak sambung kepada kita nak tentukan nilai sin tan dengan cos, yang mana yang melibatkan ni 30 darjah, 45 darjah dengan 60 darjah. So yang ni adalah special case sikit. Okey, kalau yang lain kita boleh kira pakai kalkulator, tapi yang ni kalau dia minta pengiraan melibatkan 30, 45 dengan 60, dia ada cara kerja dia. Kita akan pakai set nama dia. Okey, so contoh kalau awak tengok dekat sini macam mana kita nak tentukan nilai ni. Sebenarnya kalau tengok yang ni berasal daripada segitiga sama kaki. Okey, tapi dipotong, maknanya yang ni 30 darjah, yang ni 60 darjah. Kita nak tahu kalau daripada ni adalah sudut tegak. Okey, so sebenarnya kalau dekat sini hipotenusnya adalah 2. Okey, ni dia punya hipotenus 2 dan dia punya dekat sini ni 1. Okey, 1. Okey, nampaklah tu 1. Alright, so macam mana nak cari kat sini? Kalau kita ikut yang teorem Pythagoras, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, betul? Okey, so jawapannya dia akan jadi macam ni. Set 3. Okey, punca kuasa 3. Kalau yang ni lah, kalau yang ni. Dan kalau yang bawah pula, ni 45 dengan 45, kita tengok sini mesti 1, sini pun 1. Okey, sini 1, sini 1, maknanya kalau kita nak cari hipotenus, maknanya 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 kan. Dapat jawapan bahagi dengan punca kuasa 2 tu. So dekat sini adalah set 2. Okey, punca kuasa 2 kita panggil set 2. Alright, so macam mana kita nak masukkan dalam ni? Kita boleh hafal, tapi cikgu tunjukkan dulu macam mana dia punya. Okey, cikgu tunjukkan dulu macam mana dia punya cara dia. Okey, bila lepas awak dah faham konsep, barulah kita boleh hafal benda ni. Okey, contohnya sin 30. Sin kita tahu sin tu adalah satah kan? Betul? Satah tentang bahagian hipotenus. So kalau awak tengok sin 30, mana ada 30? Okey, sini. Tentangnya berapa? 1. Hipotenusnya adalah 2. So maknanya sini 1/2. Boleh faham? Okey, kalau sin 45 tentang per hipotenus 45 darjah. Okey, kita tengok sini ataupun sini. Tentangnya berapa? 1. Okey, sin, ingat sin tentang per hipotenus. Okey. So tentangnya 1. Yang ni berapa? Hipotenusnya set 2. Faham? Okey. Dan kalau 60 berapa? Tentang 60 adalah set 3 per hipotenusnya 2. Okey. Dan seterusnya kita tahu cos ni kasih. Kasih maknanya sebelah per hipotenus. Dan kalau tan adalah Okey, kalau tan adalah titis tentang per sebelah.
Okey, tentang persebelah. So ya, yang ni awak memang dah hafal minggu lepas kan. Jadi ni adalah salah satu, ni adalah contoh kalau macam mana kita nak masukkan dalam rumah ni, dalam kolom ni, dan macam mana kita nak hafal lah. Okey, yang ni cikgu nak ajar cara nak hafal. Mula-mula kita ingat 1/2, lepas tu 1/2, lepas tu 3 set per 2. Okey, nak dapatkan cos 30 pula, kita hanya rotate sahaja. Yang ni letak sini, set 3. Okey, set 3/2. Alright, set 3/2. Kita ambil yang ni Yang ni pula kita bawakan ke sini, 1/2. Yang tengah tetap sama. Cos 45 dengan sin 45, jawapannya 1/2. Macam ni, sama. Macam mana pula dengan tan? Okey, kalau dengan tan dia berbeza sikit. Awak kena hafal tan ni 1/3. Okey, 1/3. Kalau tan 45, senang. Kita ambil yang yang atas sahaja. Okey, kejap kita ambil yang atas sahaja. Maknanya 1, dan yang ni kita ambil, kalau 60 kita ambil yang bawah saja. Okey, so kita isikan. Maknanya sini berapa? Sini 1, dan dekat sini adalah set 3. Okey, boleh faham? Alright. So benda ni sangat penting sebenarnya. Memang sangat penting. Memang kena hafal. Kalau tak nak hafal, awak kena faham konsep. So nasihat cikgu, awak faham dulu konsep. Dah faham konsep, barulah kita hafal. Okey, boleh? Salin dulu. Alright. Sekarang kita nak masuk kepada, tadi kita dah hafal. Kita dah hafal dia punya jadual ni kan. Kita dah hafal. So sekarang kita nak jawab soalan. Contoh soalannya sin 60 tambah tan 60. Macam mana kita nak buat sin 60 tambah sin 60? Okey, sin 60 ni tambah dengan tan 60. Okey, macam mana kita nak buat? Right. So cara kita nak buat adalah kita tengok sin 60. Yang ni tan 60. Alright, sin 60 kat mana? Kat sini, betul? Okay, kita bulatkan tan 60 yang ni. Okey, so macam mana kita nak buat adalah kita akan buat macam ni. Sin 60 set 3/2 tambah dengan set 3. Okey, alright. So set 3 ni sebenarnya set 3/1. Jadi kita bila buat pecahan kena ingat balik lah yang kalau pecahan kita kena samakan penyebut. So samakan penyebut. Kalau yang ni 2, maknanya sini pun kena darab dengan, sini pun kena darab dengan 2, ni pun kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat ni dah per 2. Okey lah, set 3 tambah 3 set 3 darab 2, maknanya kita letak 2 lah. 2 ni kita letak kat depan lah. 2 set 3 per 2. Okey, boleh faham kat sini? Bagus. Alright, so yang ni pula macam mana cara kita nak buat adalah kita tengok dekat sini. Ni satu, ni dikira sebagai 1 set 3 tau. Dan yang ni 2 set 3. Jadi 1 set 3 tambah 2 set 3, kita akan dapat 3 set 3 per 2. Okey? Boleh faham? Alright. So ini adalah salah satu cara untuk kita nak jawab soalannya. Dan kalau awak tekan kalkulator, awak tak akan dapat soalan jawapan macam ni. Kita tak akan dapat jawapan yang macam ni. Faham jadi bila soalan dia nak suruh gunakan yang awak hafal, maknanya awak kena jawab yang macam ni. Boleh semua? Alright. So kalau boleh cikgu nak awak salin dulu. Dah siap salin, nanti cikgu akan bagikan arahan untuk yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya kita nak buat menukar unit ukuran bagi sudut. Sudut ni pun ada unit ukuran dia sebenarnya. Okey, contohnya 1 darjah sama dengan 60 minit. Okey, 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, yang ni. Kalau awak perasan yang ni lah. Alright, so macam mana kita nak buat? Ada soalan yang kita boleh terus tekan kalkulator. Maknanya soalan kata satu, soalan objektif. Tapi kalau soalan subjektif, dia nak tengok kepada jalan kerja kita. Jadi macam mana dia nak tengok kita nak buat jalan kerja kita? Kita tengok dekat sini
kalaulah 83.6 darjah nak tukar kepada darjah dan minit, kita kena tukar. Macam mana kita nak buat? Okey, contoh kalau kita tengok dekat sini, kita akan buat 83, kita asingkan 83 darjah dengan perpuluhan 0.6 darjah. Okey, dah siap asingkan 83, dia tetap jadi 83 darjah. 0.6 darjah ni kita kena tukar kepada minit. Maknanya 0.6 darab dengan 60. 60 apa? 60 minit. Okey. So awak darab, dah siap darab, jadi 83 tambah dengan 0.6 darab 60, kita akan dapat 3.6 minit. Okey. Jadi jawapannya 83 darjah 3.6 minit. Okey, ini adalah jawapannya. Alright, itu yang pertama. Kalau yang kedua pula, kita nak tukarkan daripada darjah dan minit kepada darjah sahaja. So macam mana kita nak buat? Kita kena buat macam ni. Okey, 32 dah memang darjah, tambah dengan 54 minit ni, 54 minit kita kena bahagikan dengan 60. Okey, so 54 minit ni bahagikan dengan 60, kita akan dapat berapa? 54 bagi 60, kita akan dapat 0.9. Jadi kita akan dapat 32 darjah tambah dengan 0.9 darjah. Okey, so kita tambah je lah, 32 tambah 0.9, kita akan dapat 32.9 darjah. Okey, dah siap dah. Okey, sekarang cikgu nak awak salin dulu. Dah siap salin, nanti cikgu akan bagikan arahan yang seterusnya. Okey, so seterusnya kita nak buat pengiraan yang melibatkan sin, tan dengan cos. Okey, sin, tan dengan cos, sin, cos dengan tan. Okey, samalah tu. Alright, so kita tengok dekat sini, ABC ialah segitiga bersudut tegak, cari nilai Y. Okey, so kalau kita nak cari nilai Y dekat sini ni, ABC, kita nak cari nilai Y. Alright, macam mana kita nak cari? Kita ada sudut dekat sini, kita ada hypotenuse, tapi kita Y kita tak ada. Tak perlulah kita nak cari teorem Pythagoras, memang tak boleh lah dekat sini. So apa yang kita kena buat adalah, kita kena tengok rumus mana yang kita nak pakai. Sama ada kita nak pakai rumus satah, okey, satah STH, satah, ataupun kita nak pakai titis, tan, titis, okey, ataupun kita nak pakai kasih, okey, SH. Alright, kita nak pakai yang mana? Yang ada adalah daripada 42 ni tentang dengan hypotenuse. So yang ni lah kita nak pakai. Maknanya kita pakai sin. So bila kita pakai sin, kita akan buat sin. Okay, sin berapa? 42 darjah sama dengan tentangnya Y, hypotenuse-nya adalah 8. Sekarang kita nak apa? Kita nak Y. Okey, Y ni kita nak. Okey, Y kita nak. Jadi kita kena tinggalkan Y. Jadi 8 ni kena bawa ke sini. Sebab 8 ni bahagi kan. Jadi kita bawa ke sini, dia kena darab. So macam mana kita nak dapatkan jawapannya? Kita akan buat macam ni. Y sama dengan maknanya Y pindahlah. Y sama dengan 8 yang darab sin 42 ni, dia akan jadi 8 sin 42 darjah. Okey, yang ni kita dah boleh tekan kalkulator. Okey, so bila tekan kalkulator, awak tekan 8 dulu, tekan sin 42, dah lepas tu tekan sama dengan, awak akan dapat 5.353. Okey, awak boleh ambil 3 tempat perpuluhan ataupun awak nak ambil 4 tempat perpuluhan, bergantung kepada soalan yang dia bagi. Okey, so ini adalah jawapannya. Sekarang cikgu nak awak perhatikan soalan ni betul-betul. Dah siap perhatikan, nanti salin, dah siap salin, nanti cikgu akan tunjukkan untuk soalan yang okey. Dan seterusnya kita nak buat pengiraan tanpa menggunakan gambar rajah, dan kita nak cari nilai theta. Okey, kita nak cari nilai theta. Alright, so contoh yang pertama lah, kita tengok yang pertama, sin theta sama dengan 0.6588. Okey, sin theta sama dengan 0.6588. Macam mana kita nak cari benda ni? So senang je sebenarnya kita nak cari. Kita buat macam ni je. Okey, kita tinggalkan theta ni dekat luar. Okey, kita tinggalkan theta ni dekat luar, kita bawa sin ni ke sini.
Dia akan jadi sin kuasa negatif 1 sifar perpuluhan 6588. Okey. So ini adalah jalan kerjanya. So dalam kalkulator nanti awak akan tekan shift. Okey, nak dapatkan sin negatif 1 ni, kita kena tekan shift sin. Okey. Awak akan dapat shift yang atas sekali sebelah kiri atas sekali, shift yang warna kuning tu. Shift sin, lepas tu tekan sin, lepas tu tekanlah sifar perpuluhan 6588. Okey. So kita akan dapat 41.2084, tapi kita tak nak jawapan dalam ni. Kita kena tukar kepada darjah dan minit. Okey, tengok kepada darjah dan minit. Ada button untuk darjah dan minit, yang button macam ni. Ada bulat, lepas tu ada koma, ada 3 koma. Okey, tekan yang ni. Okey, tekan button yang ni, kita akan dapat 41. Okey, 41 dia akan tunjuk macam ni. 41 12 30, macam tu. Alright. Tapi kita tak nak macam ni. Alright. Kita nak hanya sampai ke minit sahaja. Jadi kita akan letak, kalau yang ni, alright, sekejap kalau ni yang saat ni lebih daripada 30, kita akan tambah 1 dekat sini, dekat minit. Okey, boleh faham? Okey, jom. So kita akan dapat 41 darjah 13 minit. Okey, yang ni kita dah tak perlu nak ambil dah. Jadi jawapannya adalah 41 darjah 13 minit. Okey, boleh faham? So kalau boleh faham, sekarang salin dulu, dah siap salin, nanti cikgu akan bagikan arahan yang seterusnya.